Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imamudin bin Abdul Aziz, nombor metrik 050771, dan hari ini kita akan bercakap tentang tema syukur. Syukur mengikut Abdul Ghalib di dalam mafhum tasawuf. Syukur adalah menggunakan segala nikmat yang diberi oleh Allah, seperti contohnya nikmat panca indera seperti pendengaran, penglihatan, lisan dan juga akal. Syukur juga boleh diterjemahkan sebagai rasa penghargaan. Ada rasa terima kasih seorang hamba kepada Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah diberi. Menurut istilah syukur oleh Ibnu Qayyim, syukur adalah menzahirkan kesenikmat Allah dengan melalui lisan, iaitu dengan pujian dan mengucapkan bahawa ia telah diberi nikmat. Kemudian syukur melalui hati adalah persaksian dan kecintaan kepada Allah. Seterusnya melalui anggota badan dengan aplikasi segala kebutuhan dan ketaatan kepada Allah SWT di dalam Madarijus Salikin. Terus hadir untuk introduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita berbicara tentang nikmat, nikmat ini merupakan satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk kita mengecapi kebahagiaan di akhirat. Adapun perkara yang diberikan oleh Allah tetapi tidak mendatangkan kebahagiaan di akhirat bukanlah satu nikmat, kerana perkara yang disangkakan nikmat tersebut hanyalah nikmat yang sementara, yang bersifat tidak kekal. Adapun nikmat yang dikira nikmat yang hakiki merupakan nikmat yang kekal abadi, itulah nikmat kebahagiaan di akhirat. Bahkan perkara ini selari juga dengan apa yang Nabi sebut, Allahumma la aisha illa aishal akhirah, kan. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan di dunia melainkan kehidupan di akhirat. Dan sebab itulah kita harus fahami bahawa setiap satu perkara yang dikurniakan, diberikan oleh Allah kepada kita dalam kehidupan kita, terdapat beberapa pecahan. Ada perkara yang Allah beri boleh mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Ada perkara yang Allah beri kepada kita mendatangkan manfaat di akhirat tetapi mendatangkan mudarat kepada kita di dunia. Ada perkara yang mendatangkan mudarat di akhirat tetapi manfaat di dunia. Dan yang paling teruk sekali, perkara yang mendatangkan mudarat kepada dunia dan akhirat. Contohlah, kan, seperti ilmu, orang yang berilmu itu mendatangkan manfaat kepada seseorang di dunia dan di akhirat, kan. Yang kedua, contohnya mengekang hawa nafsu, kan. Kita nak kekang hawa nafsu bukannya satu perkara yang mudah, kan. Kita perlu bersungguh-sungguh berjihad untuk melawan hawa nafsu kita. Itu mendatangkan mudarat di dunia, kan, tetapi manfaatnya besar di akhirat. Ataupun kita mengikut hawa nafsu, kan, mendatangkan manfaat kepada dunia, kita dapat ambil hak orang lain, kan, dan sebagainya, tetapi mudarat, kan, kita akan dipersoalkan di akhirat. Dan contoh yang keempat, seperti jahil, kan. Orang yang jahil, tidak mahu belajar, kan, ataupun kehidupan di dunia malas nak belajar. Akibatnya dia mengikut perkara yang salah, memilih untuk melakukan perkara yang salah, dan di akhirat dia akan dipersoalkan atas tindak tanduknya, mudarat di dunia dan di akhirat. Dan setiap satu perkara yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia ini, dia boleh mendatangkan manfaat kepada kita, dan dia juga boleh mendatangkan bencana kepada diri kita. Contohnya lah, kan, seperti tangan, kan. Tangan ni satu nikmat daripada Allah sebenarnya kalau kita menggunakannya dengan baik, kan. Kita gunakan tangan kita untuk bersedekah, kan. Kita gunakan tangan kita untuk menulis perkara-perkara yang baik. Kita gunakan tangan kita untuk menggerakkan kerja-kerja dakwah dan sebagainya. Maka ketika itu tangan ini merupakan satu nikmat. Kerana apa? Kerana dia membantu kita untuk mengecap kebahagiaan di akhirat. Itulah satu nikmat. Tetapi kalau kita gunakan tangan ini untuk memukul orang, menyakiti orang, kan, membuat onar dan sebagainya, maka itu bukan lagi satu nikmat, tetapi satu bencana. Kerana apa? Kerana di akhirat kita takkan lepas, kita akan sengsara. Maka itu bukanlah satu nikmat. Dan nikmat itu juga sebenarnya boleh menjadi satu perkara yang berantai, kan. Contohlah, kan, kalau kita nak melakukan satu ibadah, boleh melakukan satu ibadah, itu satu nikmat. Tapi untuk melakukan ibadah itu perlukan kepada tubuh badan yang sihat. Maka tubuh badan yang sihat itu juga merupakan satu nikmat, kan. Dan untuk mendapat tubuh badan yang sihat memerlukan kepada pemakanan yang baik. Maka adanya pemakanan yang elok, yang boleh dapat makanan yang baik dan sihat, itu juga merupakan satu nikmat. Dan untuk mendapat makanan yang baik dan sihat perlukan kepada bahan-bahan, adanya bahan-bahan yang elok, baik dan sihat, kan. Sebab itu kalau ada sayur, ada roti dan sebagainya, itu juga merupakan satu nikmat, anugerah daripada Allah, kan. Kalau kita guna dengan baik, dia boleh jadi satu nikmat untuk kita. Dan kalau kita gunakan perkara tersebut ke arah perkara yang tidak betul, maka jadi satu bencana untuk kita. Kesimpulannya, nikmat itu bukan hanya sekadar apa yang Allah berikan kepada kita, tetapi bagaimana kita melaksanakan, kita melakukan, kan, kita
menggunakan apa yang anugerah yang telah Allah berikan kepada kita ke arah kebaikan untuk mengecapi kebahagiaan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Muhammad Luqman bin Abdul Salam, nombor metrik 050752, akan membentangkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat syukur. Jadi ayat yang pertama dari surah Asy-Syura ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ghafurun syakur. Maksudnya sesungguhnya Allah itu ghafur dan syakur. Jadi syakur merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang husna. Allah akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya tanpa tertinggal satu pun. Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini telah membawakan satu riwayat daripada Qatadah yang mengatakan Ghafur maksudnya Allah Maha Pengampun terhadap dosa, dan syakur maksudnya Allah Maha Pembalas kebaikan sehingga Allah melipat gandakan ganjarannya. Dalam surah Al-Isra ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Maksudnya iaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Jika kita membaca sirah kehidupan para nabi dan rasul, kita akan dapati mereka merupakan golongan yang sentiasa bersyukur kepada Allah walaupun hidup mereka ditimpa dengan pelbagai ujian yang berat. Jadi Allah juga memerintahkan hamba-Nya untuk bersyukur kepadanya. Ini menjadikan syukur itu adalah sebuah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun." Maksudnya, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Dalam ayat di atas kita diperintahkan untuk sentiasa mengingati Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang dikurniakannya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim Megeri, nombor metrik 059795. Baik, seterusnya saya akan membicarakan berkenaan hadis tentang syukur. Jadi syukur ni adalah mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua manusia, yang khususnya kepada umat Islam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala itu sungguh mencintai hamba-Nya yang mempunyai sifat syukur. Jadi Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Fa in ajaztum an makafatihi fad'u lahu hatta ta'lamu an qad syakartum fa innallaha yuhibbus syakirin." Jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dia hingga engkau merasa bahawa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi bagi orang yang bersyukur ini, dia tidak akan terlepas daripada cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, terdapat tanda bagi seseorang itu untuk menzahirkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam hadis qudsi, qala Allah Taala, "Ya abna Adam, innaka ma dzakartani syakartani wa idza ma nasitani kafartani." Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam hadis kudusinya, "Wahai anak Adam, bahawa selama engkau mengingati aku, bererti engkau mensyukuri aku, dan apabila engkau melupakan aku, bererti engkau telah menderhakai aku." Hadis riwayat Tabarani. Jadi dalam hadis ini telah menunjukkan bahawa apabila kita mendapat sesuatu nikmat atau rezeki yang diperoleh daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ini bermakna kita kufur akan nikmatnya. Jadi oleh hal yang demikian, kita mestilah menjadi hamba yang bersyukur, mengetahui bahawa segala nikmat itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mensyukuri dengan menggunakan pemberiannya dengan cara yang diredainya. Jadi hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bangun pada malam hari hingga kedua kakinya bengkak, maka saya berkata kepadanya, "Mengapakah engkau menangis? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengampunkan dosa engkau yang terdahulu maupun yang terkemudian." Maka Nabi SAW telah menyatakan, "Adakah tidak patut aku dalam kalangan hamba yang banyak bersyukur?"
Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi justru itu syukur itu tidak terhenti hanya di dunia. Sebaliknya haruslah berkekalan hingga ke akhir hayat kita. Jadi supaya itu kita terhindar daripada sifat kufur terhadap nikmat diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan bercakap mengenai cara untuk bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara yang pertama adalah cara yang paling mudah untuk seseorang Muslim itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan mengingati Allah di dalam hatinya. Mengingati Allah di dalam hati di sini bermaksud sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana jua kita berada. Kita ini perlu sedar bahawa yang menciptakan diri kita ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat juga kepada alam semesta yang indah, udara yang segar yang kita hirup, makan makanan yang baik daripada tumbuhan ataupun haiwan, serta orang-orang yang berada di sekeliling kita yang menyayangi kita. Semua itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu perlu kita ini menjaga hati kita setiap saat untuk mengingati kebesarannya. Yang kedua, untuk bersyukur kepada Allah, perlulah menjauhi penyakit hati. Sebab apa? Sebab penyakit hati ini dapat membuatkan seseorang Muslim itu menjadi tidak bersyukur dan kufur akan nikmat yang telah Allah kurniakan kepadanya. Untuk membersihkan hati ini, perlulah kepada membaca Al-Quran, berzikir ataupun mengikuti kajian-kajian Islam dan menjauhi perkara yang tidak benar. Maka insya-Allah dengan melakukan perkara yang sedemikian itu, ianya dapat membersihkan hati daripada perkara-perkara yang buruk seperti yang diperkatakan tadi. Seterusnya, yang ketiga adalah kita ini janganlah selalu melihat kepada orang yang berada di atas kita, kerana kita ni perlu selalu bersikap ikhlas terhadap pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah tidak dengki kepada nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Kita ni janganlah hanya melihat kehidupan orang-orang yang lebih kaya ataupun lebih berjaya atau lebih rupawan daripada kita, tetapi kita perlu juga melihat kepada kehidupan orang yang berada di bawah kita, iaitu orang yang serba kekurangan, orang yang mungkin fizikalnya kurang sempurna ataupun mereka ni hidup bersendirian. Dengan sentiasa mengeluh akan pemberian Allah, perkara ini akan membuatkan kita ni tidak pernah bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iqbal bin Abdul Aziz, nombor metrik 061879. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan bagi tajuk kumpulan saya, iaitu bersyukur. Bersyukur merupakan satu amalan atau sikap yang sangat dituntut dalam agama Islam agar kita tidak lalai dan lupa akan Sang Pencipta seluruh makhluk dan alam ini. Hal ini kerana sikap bersyukur ini juga dapat menghindarkan kita daripada terjebak dalam penyakit hati seperti riak, takabur, ujub dan sebagainya. Antara kelebihan bersyukur ialah jiwa dan hati akan sentiasa berasa tenang. Kita juga akan dapat mengelakkan diri kita daripada menimbulkan perasaan buruk sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala jika kita ditimpa sebarang ujian. Dan sifat bersyukur ini sebenarnya menunjukkan bahawa kita sentiasa merasa cukup dengan apa yang kita miliki, tanpa rasa mengeluh jika rezeki yang diperolehi tidak menepati kehendak kita. Justru antara akibat dan keburukan
yang akan diterima oleh orang yang tidak bersyukur ialah nikmat, rezeki, harta benda dan kesenangan yang diterima selama ini semakin berkurangan kerana nikmat tersebut akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada secara sekaligus ataupun perlahan-lahan. Banyak masalah yang akan mendatangi seseorang itu sekiranya dia tidak bersyukur dengan apa yang telah dia miliki, dan orang-orang yang kufur nikmat ini juga akan merasakan kehidupan mereka akan menjadi semakin tidak tenang, rezeki semakin menyusut, masa yang dimiliki semakin sempit. Seterusnya, terdapat juga sebab-sebab yang membuatkan manusia tersebut tidak bersyukur dengan rahmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah memakan rezeki yang diperolehi melalui sumber yang haram. Ramai orang-orang dalam masyarakat zaman sekarang tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala serta merasakan semua yang dimiliki itu adalah semua daripada usaha kerasnya sendiri dan bukan kurniaan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pada zaman sekarang ini juga lebih mementingkan harta duniawi daripada urusan akhirat, dan sombong juga menjadi salah satu sebab yang utama bagi mereka untuk memegah diri dengan harta dan kemewahan yang dimiliki. Akhirul kalam, bagi sesiapa pun yang hidup di atas muka bumi ini yang ingin nikmat dan rezeki yang diperolehinya sentiasa berkat, maka janganlah kita pernah lupa untuk bersyukur kepada Sang Pencipta yang Maha Agung, kerana dari Dia kita datang dan kepada Dia juga kita akan pergi. Oleh itu, janganlah kita hanya sentiasa sibuk memikirkan urusan duniawi semata-mata, tetapi hendaklah kita mencari bekalan yang sebanyak-banyaknya untuk menuju ke destinasi yang kekal abadi, agar kita terhindar daripada termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak diredai dan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih.